ulama-ulama hadis telah membagikan bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada 5 bahagian. Yang pertama, ada hadis-hadis yang sahih. Ada hadis-hadis yang sahih, yang disepakati sahih. Maksudnya bahawa hadis-hadis tentang fadilat atau kelebihan bulan Sya'ban diterima oleh kesemua ulama-ulama bila ada hadis sahih. Yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan rendah sikit. Hadis sahih dia ada 5 syarat. Ada yang letak 4, ada yang letak 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang mestilah bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti muttasil, ittisalus sanad. Mesti bersambung sanad. Yang keduanya, perawinya mesti dhabit, mesti siqah. Mesti dhabit, mesti adil, mesti siqah. Dan yang keempat, yang kelimanya ialah tiada ada illah yang menyebabkan hadis itu apa? Menjadi dhaif ataupun maudhu'. Baik. Yang hadis hasan kurang sedikit. Hadis hasan kurang sedikit daripada darjat hadis sahih. Mungkin pada jumlah periwayatan hadis, maka jatuh hasan. Mungkin pada tercederanya diri periwayat hadis yang menyebabkan ianya tidak dhabit ke atau kurang ingatan ke dan sebagainya, maka dia jatuh kepada darjat hasan. Baik, yang ketiganya, ada hadis-hadis yang dhaif. Ada hadis-hadis yang dhaif. Baik. Hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Hadis yang hasan yang mana dimutaba'ah atau mempunyai syawahid yang sama seperti mana hadis sahih, maka ia menaik darjat sehingga jadi hasan sahih, ataupun dipanggil dengan nama sahih li ghairi. Kalau dia sahih, sahih li zati. Jadi hadis-hadis nisfu Sya'ban ada hadis yang sahih li zati dan ada juga sahih li ghairi. Begitu juga darjat hadis hasan. Hadis hasan ada namanya hasan li zatihi. Li zati, iaitu diri zatnya memang hasan. Dan ada yang peringkat ketiga darjat hadis nisfu Sya'ban ialah hadis dhaif. Dan ketika mana hadis-hadis dhaif ini dikuatkan dengan mutaba'ah dan syawahid daripada hadis hasan, maka ia boleh melonjak menjadi hadis hasan li ghairi. Dimaksud dia hadis dhaif terangkat menjadi hadis hasan. Jadi dalam masalah tentang nisfu Sya'ban, banyak hadis yang hasan naik jadi sahih, banyak hadis yang dhaif naik jadi hasan. Kerana apa? Kerana kekuatan hadis lain yang ada. Maka terangkat hadis tersebut. Dan yang keempatnya, ada hadis wahid dipanggil, iaitu terlampau dhaif. Sehingga kan seolah-olahnya ianya sudah pun pergi kepada maudhu'. Sudah pun pergi kepada maudhu'. Wah ini tidak boleh langsung digunakan, walaupun dia itu adalah dhaif. Tetapi dhaif yang terlalu dhaif, maka kita tidak terima ia sebagai dalam penghujahan atau pengamalan. Dan yang kelimanya ialah hadis-hadis palsu. Yang kelimanya, memang terdapat hadis palsu. Memang terdapat hadis palsu. Apakah hadis palsu yang cukup glamour dengan nisfu Sya'ban? Iaitu hadis palsu yang dipanggil dengan satu solat. Solat yang dibuat pada malam Jumaat pertama dalam bulan Sya'ban. Yang dia buat solat sebanyak 12 rakaat. Dan pada malam nisfu Sya'ban mereka akan buat 100 rakaat. Maka solat ini adalah solat yang tercela. Kerana dia adalah bid'ah mungkarah. Baik, datang mana solat ini? Solat ini dicipta oleh seorang sufi. Ingat, sufi-sufi pun buat hadis palsu pun banyak.
kan? Dalam hadis, dalam kitab Targhib itu banyak hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang sufi. Yang buatnya itu diakui oleh dirinya sendiri. Nama dia lah Ibn Jahdam. Ibn Jahdam ni seorang sufi, kuat amal ibadahnya, dan dia yang buat hadis palsu tentang solat 100 tu rakaat tersebut. Baik, maka dia mengaku sendiri dan ditanya, kenapa dia mencipta hadis tersebut? Maka dia kata, orang pada waktu zaman dia itu sudah ramai yang tidak mahu melakukan ibadat sunat. Pada waktu itu dia punya hiburan melampau-melampau. Jadi justru itu, maka dia pun mencipta hadis-hadis kelebihan-kelebihan untuk mengajak orang balik semula beramal. Dia kata, niatnya baik, tetapi salah. Ingat, walaupun kita sufi bagaimana, tapi kalau tak ada ilmu, maka segala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sesufi-sufi mana pun kita, kalau menyalahi syariat dan kehendak daripada agama, melakukan bid'ah, maka kita perlu meninggalkan perbuatan tersebut. Apatah lagi orang sufi yang nak mencipta hadis-hadis palsu. Sebab memang warid di dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang man kazaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang menipu tentang apa yang aku katakan secara sengaja dia buat. Kalau tak sengaja, itu boleh dimaafkan. Dan kadang-kadang sengaja itu pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang boleh, dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Seperti mana kita belajar tentang tadlis, kan? Ia menipu, itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, tetapi yang dikatakan tidak boleh ialah mereka yang menipu dengan tujuan untuk istihza. Man kazaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah satu kerusi di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, kita hari ini kena belajar supaya kita tidak melaksanakan hadis-hadis palsu. Baik, kalau ada orang tanya, boleh tak Ustaz kalau kita nak solat 100 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh meletakkan bahawa mesti 100. Kalau dia nak solat 100 tu pulang pada dia. Tapi tidak boleh ajak orang lain. Kalau dia termampu, pulanglah, kan? Tapi tidak boleh meletakkan, hari sekian, waktu sekian mesti 100. Sebenarnya ibadah itu tidak ada. Maka diada-adakan. Ibadah itu diada-adakan, dengan nama yang khusus. Kalau dia nak ibadah dia saja, solat mutlak, itu pulang 60 rakaat, 70 rakaat, itu terpulang. Tak ada siapa yang melarang, mengikut kemampuan masing-masing. Tetapi bila dinamakan khusus, maka itulah terjadinya bid'ah. Baik, kita pergi satu-satu. Kita pergi satu-satu perbahasan tentang hadis. Maka hadis-hadis sahih, kita beritahu. Yang pertama, kita kena tahu hadis sahih ini untuk apa? Untuk kekuatan hati kita, rehat hati kita, tenang hati kita, tentang sambutan tentang nisfu sya'ban. Baik, hadis yang pertama, an Muaz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadla'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailati nisfu min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu at-Tabrani fil Kabir wal Awsat, qala Haythami wa rijaluhu thiqat, wa rawahu Darqutni wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi an Abi Musa wa Ibn Abi Shaybah wa Abdul Razzaq an Kasir bin Murrah wal Bazzar. Baik, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahid, iaitu orang yang munafik yang menebarkan kebencian antara umat Islam. Hadis ini diriwayatkan dalam Tabrani, Tabrani dan Kabir, hadis yang bernombor 160
16639, Darqutni dalam kitab Nuzul muka surat 68, Ibnu Majah hadis yang bernombor 1380, Ibnu Hibban hadis yang bernombor 5757, Ibnu Abi Syaibah hadis yang bernombor 150, Al-Baihaqi fi Sya'bul Iman hadis yang bernombor 6352, Al-Bazzar fil Musnad hadis yang bernombor 2389. Baik, Imam Ibnu Hajar Haytami mengatakan bahawa kesemua semua perawi-perawi ini yang ada dalam hadis tersebut adalah siqah. Ada 3 orang yang menyatakan bahawa semua perawi tersebut adalah siqah. Iaitu Imam Ibnu Hajar Haytami, Imam Tabrani, kemudian Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban. Semua meletakkan hadis tersebut dalam kitab sahih. Sebenarnya hadis ini sahih. Ada banyak hadis sahih dan hasan. Malangnya ada grup yang tertentu itu cuba untuk menyebabkan huru-hara yang dibangkitkannya adalah hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis dhaif. Oh, yang dibangkit ini dhaif, ini dhaif, seolah-olahnya tak ada langsung kelebihan pada hadis nisfu syakkan. Sebenarnya ada. Baik, kita pergi pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang pertama tu Hatta Albani Nasiruddin Albani ialah salah seorang daripada ulama rujukan orang Wahabi. Kalau orang Wahabi ni, kalau syekhul hadis dia ialah Nasiruddin Albani. Kalau dia mesti pakai Nasiruddin Albani. Tetapi Nasiruddin Albani juga dalam kitab dia Silsilah Ahadits Sahihah mengatakan bahawa hadis yang pertama kita baca tadi tu adalah hadis sahih. Dalam kitab dia jilid yang keempat muka surat 86. Jilid keempat muka surat 86 mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis sahih. Tetapi hadis ni tidak disebut oleh orang-orang Wahabi. Yang ditimbulkan ialah hadis apa? Hadis palsu lah, hadis tu dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan bahawa pada malam nisfu Sya'ban semua doa-doa dimakbulkan oleh Allah Rabbul Jalil. Dihapuskan dosa-dosa keseluruhannya kecuali orang-orang yang musyahid dan juga orang musyrik. Tetapi ada riwayat yang lain yang tapi tidak sampai kepada darjat sahih, hadisnya hasan, iaitu mengatakan bahawa kecuali orang yang membunuh dan musyahid. Jadi ada 3 riwayat, ada 3 lafaz, iaitu musyrik, qatil dan musyahid. Orang yang membunuh, iaitu membunuh orang lain atau membunuh diri dia sendiri. Iaitu orang musyrik, orang yang syirik pada Allah. Dan ketiga ialah musyahid, orang yang menyebab kebencian, mengadu domba kebencian sesama orang Islam. Jadi oleh sebab itu kita kena berbaik sangka dan tidak menyebabkan orang lain berpecah belah, kerana kita tidak akan termasuk daripada rahmat Allah dalam hadis tersebut dalam nisfu Sya'ban. Hadis yang kedua yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara illa al-baghi bi farjiha wal ashar. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibn Adi an Usman bin Abil Al-As wa qala Syekh Al-Munawi wa rijaluhu siqat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hamba-Nya di malam nisfu Sya'ban, maka mengampuni orang yang meminta ampun. Allah ampunkan doa semua orang yang minta ampun, kecuali siapa? Iaitu pelacur dan penarik pajak. Pelacur dan juga orang yang menarik pajak, iaitu mengambil orang yang dah cagar sesuatu, dia ambil tanpa melihat kepada situasi orang tu dengan kasar.
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang-orang tersebut. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-As. Syekh Munawi berkata perawinya terpercaya. Sila lihat syarah Jami' Saghir jilid 1 muka surat 551. Baik. Yang ketiga, hadis ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna aw musyrikan billahi azza wa jalla. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, hadha hadis hasan akhrajahu Darqutni fi kitab sunnah an Abdullah bin Sulaiman ala al-muwafaqah wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi kitab tauhid an Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab an ammihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmat Allah turun di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya dan orang yang menyekutukan Allah. Siapa yang ada benci di dalam hatinya, maka Allah tidak akan ampunkan dosa. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata hadis ini hasan, tetapi ulama lain mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hajar kata hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Darqutni dalam sunnah dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab tauhid dan juga dalam kitab amali muka surat 122. Baik. Ibnu Hajar juga meriwayatkan satu hadis yang hampir sama. Satu hadis yang hampir sama daripada Kasir bin Murrah. An Kasir bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yatla'u lailata nisfu min Sya'ban ila khalqihi fayaghfiru lahum kulluhum illa an yakuna musyrikan aw musariman. Baik. Hadis yang hampir samalah. Allah akan ampunkan dosa kecuali orang-orang yang musyrik ataupun orang yang berperang dengan orang lain. Baik. Itu adalah hadis sahih. Kita tengok pula hadis-hadis yang sampai darjat. Tak perlu semua. Kita baca sedikit membuktikan adanya hadis sahih. Baik. Ini dikira sebagai majlis simak hadis. Majlis simak hadis ni adalah majlis yang paling tinggi sekali daripada mana-mana majlis. Ingat, kita ada majlis fiqh ke apa ke, majlis simak hadis adalah majlis yang paling tinggi darjatnya berbanding dengan majlis-majlis lain. Iaitu majlis yang memperdengarkan bacaan-bacaan hadis. Golongan muhaddisin ini biasa. Dan kalau kita pergi jumpa syekh-syekh ke, kita akan baca depan dia. Kita akan baca hadis-hadis ni depan dia. Dan malah kalau seseorang tu kata dia ni muhaddis atau pakar hadis, pasti tok guru tu akan suruh baca hadis apa yang dia hafal. Pasti. Dalam kitab Sahih wa Dha'if Jami' Saghir, hadis dia berbunyi, iza kana lailatun nisfu min Sya'ban Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli. Silap baca. Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin. Wa yad'u ahlal hikdi bihikdihim hatta yad'uhu. Baik. Jika ada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, maka Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat. Allah akan mengampuni orang yang beriman, menangguhkan orang kafir dan meninggalkan orang yang iri dengan sifat iri hatinya hingga mereka meninggalkannya. Ini Jami'us Saghir ni ialah kitab karangan Imam Suyuti. Hadis ni adalah hasan. Baik. Hadis yang lain hasan. Innallaha ta'ala liyatli'u fi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang sama macam tadi, tetapi hadis ini hasan. Sesungguhnya Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan memiliki
kebencian, pemusuhan. Baik, hadis yang lain, innallaha yatli'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirina wa yad'u ala hikdi bihikdihim hatta yad'uhu. Baik, sama, itu adalah hadis yang maksud dia sama, adalah hadis hasan. Baik, hadis yang lain, fi lailatin nisfi min sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang yang memiliki kebencian, pemusuhan. Imam Suyuti dalam kitab dia Jami'us Saghir. Baik, dalam kitab yang lain, Targhib wa Tarhib. Ini adalah hadis hasan sahih. Hasan sahih. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yutla'u Allahu ila jami' khalqihi lailatul nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban dalam sahih. Hadis yang lain. Baik, sebelum tu malam nisfu Sya'ban ini ada nama-nama yang lain selain daripada nisfu Sya'ban. Nama-nama yang lain banyak. Dan nama-nama tersebut diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya ialah dipanggil, yang paling terkenal ialah malam nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Kerana ia berada di tengah-tengah daripada bulan Sya'ban. Baik, ada hadis yang lain yang mengatakan bahawa dipanggil sebagai Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Kenapa dipanggil Lailatul Mubarakah? Kerana terdapatnya ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Maka dikata setengah daripada ulama mengatakan Lailatul Mubarakah itu ialah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nah, tapi ada ulama lain yang menafsirkan sebenarnya bukannya malam nisfu Sya'ban, tetapi adalah malam Lailatul Qadar. Malam Mubarakah, Lailatul Mubarakah daripada ayat tersebut ialah malam Lailatul Qadar. Baik. Tetapi turut sama, ada ulama mengatakan itu adalah malam nisfu Sya'ban, maka diberi nama dengan malam Lailatul Mubarakah. Yang keduanya, yang ketiga dipanggil dengan nama Lailatul Taqadir. Lailatul Taqadir. Kalau bulan Ramadan dipanggil Lailatul Qadar, tapi kalau bulan nisfu Sya'ban dipanggil sebagai malam Lailatul Taqadir. Kerana ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa pada malam itu ditentukan segala qadar. Jadi ulama duk kata, bagaimana ditentukan segala qadar sedangkan ada malam Lailatul Qadar? Baik, ditentukan qadar-qadar pada malam nisfu Sya'ban dan dilaksanakan pada ditentu dan dipahat dan tidak ada perubahan sampailah Sya'ban yang akan datang, kan? Pada malam Lailatul Qadar. Jadi selama bulan nisfu Sya'ban sampai Lailatul Qadar, pada masa itu boleh ditukar. Baik. Sehingga ada hadis Nabi SAW bahawa aku berpuasa dan aku nak mati ketika ditanya Aisyah, ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, hampir penuh, segenap penuh bulan Sya'ban. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aku tidak mahu aku mati dalam keadaan aku mati dalam keadaan aku berpuasa. Buat baik. Jadi oleh sebab itu, dan memang pada bulan Sya'ban ini memang banyak kematian. Banyaknya nyawa-nyawa yang ditarik. Kalau di Tengaruh tu satu ditarik. Penuh. Baik, kita sambung balik tadi. Hasan sahih. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatlu'u Allah ila jami' khalqi lailatul nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Ibnu Hibban fi sahih. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Awsat dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Baik, ada dalam kitab Targhib Tarhib
kitab sahih li ghairi. Hadis tu jatuh kepada sahih li ghairi, iaitu hasan yang naik darjat kepada sahih. Wa an makhul an Kasir bin Murrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatin nisfu min Sya'ban yaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ardi illa musyrikin aw musyahin. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan berkata, hadza mursal jayyid. Ini adalah hadis mursal yang jayyid. Baik, hadis mursal ada yang darjatnya, kalau ikutkan hadis mursal, termasuk daripada hadis-hadis yang dhaif. Tetapi kalau ada mutaba'ah dan kalau ada syawahid yang mengangkatnya, maka ia boleh sampai kepada darjat sahih li ghairi. Baik, dalam targhib wa tarhib yang lain, sahih li ghairi, qala al-Hafiz wa rawahu Tabrani wal Baihaqi aidan an Makhul an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yutli'u Allahu ila ibadihi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minina wa yumhilul kafirin wa yad'u ahli al-haqqi bihaqdihim hatta yad'uhu. Qala Baihaqi wa huwa aidan baina Makhul wa Abi Sa'labah mursal jayyid. Qala al-Hafiz wa ya'ti fi babil hasad hadis Anas qawin insyaallah taala. Baik, hadis ni ialah hadis sahih li ghairi, dan hadis ini juga termasuk daripada hadis yang dipanggil sebagai mursal yang jayyid, mursal yang diterima. Baik, itu dia. Baik, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah sahabat-sahabat merayakan dan mengetahui bahawa adanya malam nisfu min Sya'ban? Ada. Ada. Baik. Iaitu seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Futuh Syam, jilid yang pertama, muka surat 73. Ketika Abdullah bin Ja'far dalam pasukan Sariyah, dan ada Wasilah bin Asqa', mereka pergi ke Syam, pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan, bila berwaktu malam, maka ditanya, bulan apa yang sungguh cerah ni? Maka sahabat jawab bahawa ini adalah bulan malam Lailatul Minan Sya'ban. Jadi menunjukkan bahawa sahabat-sahabat pun tahu tentang malam nisfu Sya'ban. Malah dicadangkan pada malam ini, siapa yang bangun, siapa yang yang menghidupkan malamnya dengan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampunkan. Maka dicadangkan supaya untuk bangun Lailatul Qadar. Apa jawapannya? Kita ini pergi jihad fisabilillah, tentu lebih baik kan kita keadaan ini daripada kita qiyamul lail. Qiyamul lail sunat. Perjalanan pergi ke perjalanan jihad fisabilillah itu adalah lebih besar daripada qiyamul lail. Jadi oleh sebab itu mereka mengatakan bahawa sebenarnya mereka merayakan dengan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Cumanya mereka itu pergi berjihad, mungkin letih dan sebagainya, sedangkan jihad itu lebih besar daripada segala amalan sunat yang lain. Jadi para sahabat tahu keutamaan, jadi tidak jadi masalah. Jadi oleh sebab itu kita pun kena tahu jadi keutamaan, kan? Jadi sebenarnya ibadat sunat ini tidaklah menjadi wajib, dan tak ada siapa pun yang mengatakan mana-mana ibadat sunat itu menjadi wajib. Tetapi kadang-kadang menjadi satu amalan harian, ritual kita. Contoh dia, pada bulan Ramadan kita tarawih. Kalau tak ada tarawih, seseolah yang macam tak lengkap Ramadan, betul? Macam tak lengkap Ramadan. Tapi berbeza. Ana masa dengan tuan guru pada bulan Ramadan, itu jarang-jarang sekali kita orang tarawih sama-sama. Jarang-jarang sekali tarawih sama-sama. Sebab apa? Sebab selepas daripada solat isyak, solat sunat, terus belajar. Belajar walaupun puasa. Walaupun ada tarawih, puasa. Kalau ulama besar datang ziarah tuan guru, contohnya pernah beberapa ketika lah, antaranya imam masjid besar daripada Masjid Damsyik kan, Masjid Dimashq datang ziarah tuan guru. Dia datang ziarah tuan guru kata kita sembahyang 8 rakaat je kan. Lepas tu kita sambung dengan belajar. Tuan guru ni asyik sambung dengan belajar saja. Ana pun pernah tanya, wahai tuan guru kan, kenapa kita tak solat tarawih kan, sedangkan kita ini kan dalam bulan Ramadan kan. Lepas tu tuan guru kata apa?
belajar itu wajib, sementara tarawih itu sunat. Yang kedua, kau duduk berapa lama dengan aku? Sekarang dah masa anak tanya tu, pada tu anak tahun ketiga, kan? Tahun pertama, tahun kedua tu anak ikut je, tak berani nak tanya. Tahun ketiga dah boleh tanya, kan? Kenapa ni? Kata, maka Tuan Guru kata, kau duduk dengan aku berapa lama? Sekarang tahun 3, tahun depan tahun 4. Itu baliklah, kata. Tinggal 2 tahun lagi Tuan Guru, katanya. Kau Tuan Guru, kau nak jadi, kau 2 tahun kau nak jadi alim, katanya. Lepas tu kau nak buat amal-amal ibadat sunat gini. Tak, sekarang kau belajar sampai jadi alim, balik Malaysia kau nak amal ibadat, buat 1 rakaat, pulang, kata. Jadi oleh sebab itu kita ni kena tahu keutamaan. Kita kena tahu keutamaan. Tapi bukan berbau maksud Tuan Guru tidak solat. Tak, anak tidur rumah dia waktu malam, itu lepas habis je belajar, dia akan duduk depan depan komputer, dia menaik tulis kitab dia. Dan kemudian bila malam mana terjaga, anak pasti akan tengok Tuan Guru tu akan solat. Dan kadang-kadang solatnya lama berdiri. Anak tidur bangun balik, diri lagi. Lepas tu tidur bangun balik, diri lagi. Gitu jadi bukan membawa maksud orang alim ni tak bangun malam, dia tak solat tu, tak, dia mendahuluikan perkara yang dipanggil sebagai aulawiyat. Kalau kita duduk dengan Tuan Guru, lebih baik kita pergi belajar daripada solat tarawih. Gitu. Jadi kita kena faham aulawiyat dia. Jadi ada dia punya amalan-amalan yang dikatakan oleh para sahabat ni mengetahui tentang adanya nisfu Sya'ban. Baik. Kemudian dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Rajab, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa dalam kitab dia, para sahabat ini yang semua sahabat merayakan semua sahabat merayakan malam nisfu Sya'ban, tetapi bentuk amaliah sahaja yang berbeza. Yang menzahirkan amalan-amalan secara berjemaah itu dibuat oleh Ahlu Syam. Itu dibuat oleh Ahlu Syam, penduduk-penduduk Damsyik. Yang buat itu bukan Ahli Syam. Yang buat itu ialah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang duduk di Syam, kemudian penduduk-penduduk Syam tu ikut. Antaranya Imam Makhul yang kita baca tadi, hadis tadi. Itu semua tu, Luqman, kan? Luqman bin Arif, itu semua adalah sahabat-sahabat yang membenarkan adanya sambutan nisfu Sya'ban. Cumanya ialah Ahli Syam terbahagi kepada 2. Ahli Syam terbahagi kepada 2. Yang pertama, yang merayakannya secara berjemaah, iaitu ulama yang mempeloporinya, yang dibuat di masjid-masjid, yang dibuat secara berjemaah. Ulama yang mempeloporinya ialah Ishaq bin Rahuyah, Tuan Guru kepada Imam Bukhari. Besar Tuan Guru pada Imam Bukhari. Kalau kita baca Imam Bukhari punya kitab, maka tidak akan lekang nama daripada Ishaq bin Rahuyah. Maka Ishaq bin Rahuyah adalah orang yang mengajak semua penduduk-penduduk untuk merayakan malam nisfu Sya'ban, untuk membuat amal ibadah di masjid secara berjemaah. Ada ulama Ahli Syam juga yang tidak suka dengan buat secara di masjid, tapi dia kata buat di rumah. Bacalah Quran apa semua tu, tetapi di rumah. Ulama tersebut ialah Imam Auza'i. Jadi justru itu, kita sebenarnya nak buat atau tak nak buat itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi kita tidak boleh kata membid'ahkan, kerana ia masih diamalkan oleh para sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Sedangkan mereka itu termasuk zaman salaf. Jadi kita tak boleh kata bahawa orang yang merayakannya ini adalah orang yang apa? Orang yang buat bid'ah. Tidak. Ia ada, diamalkan oleh para sahabat. Jadi oleh sebab itu kita berlapang dada. Kalau tak nak, buat aja dekat rumah, Tapi kalau orang yang mengambil bid'ah, biasanya mereka tak buat apa-apa pun.